Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberi peluang dan juga ruang oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama untuk menambahkan ilmu pengetahuan, bersama-sama menambahkan kefahaman kita terhadap Islam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian bulanan kita berkenaan dengan fiqh Sayyidina Umar Al-Khattab, fiqh Khulafaur Rashidin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada pagi ini iaitu berkenaan dengan petikan ucapan pertama Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Bulan lepas berkenaan dengan pemilihan Sayyidina Umar menjadi khalifah yang kedua. Jadi untuk bulan ni kita masuk petikan ucapan pertama Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dengan kewafatan Sayyidina Abu Bakar, Umar Al-Khattab disahkan menjadi khalifah kedua setelah selesai pengebumian Abu Bakar di sisi jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah kedua pada petang hari Selasa 22 Jumadal Akhirah tahun ke-13 Hijrah. Setelah itu Sayyidina Umar menaiki mimbar masjid. Kemudian beliau menyampaikan ucapan pertama yang antara lainnya menegaskan. Di sini disebut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dikebumikan di sisi jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi Sayyidina Abu Bakar ini berada bawah sedikit. Maknanya mudah-mudah gak dia ditanam, kepala dia tu ditanam di bahu, di sebelah bahu baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak sama tinggi, cuma berada di bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana
kewafatan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar minta royak kepada anak dia Abdullah. Asalnya selagi tepat tu Aisyah nak duduk situ. Aisyah nak duduk di sebelah ayah dia lah, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Disebut dalam sirah. Sebelum kewafatan Rasulullah, Abdullah ni anak dia, Sayyidina Umar minta kepada Abdullah pergi minta dengan Aisyah supaya apabila dia mati, dia ditanam di sebelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah gitanya Aisyah hasrat daripada Sayyidina Umar. Maka walaupun keberatan untuk bagi, tapi akhir sekali diberikan juga tempat tersebut kepada Sayyidina Umar. Abdullah balik royak kepada ayah dia, kata Aisyah bagi tempat itu kepadamu. Sayyidina Umar kata, bila aku mati, aku nak sebelum mu masuk ke rumah Aisyah, mu minta izin dulu Aisyah untuk dia benarkan aku ditanam ke dalam ke tempat tersebut. Sebab masa tu aku sudah mati, aku tidak menjadi lagi khalifah. Lah ni dia lah, moga aku ni masih lagi khalifah. Ni warak tak waraknya Sayyidina Umar. Bila dia mati, Abdullah pun minta izin ke rumah Aisyah, minta izin Aisyah untuk Sayyidina Umar dikebumikan di sebelah Abu Bakar, rendah sikit dia berada di bahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab itulah ni kalau kita tengok, mula-mula Rasulullah, lepas tu rendah sikit Sayyidina Abu Bakar, rendah sikit Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah Aisyah ditanam, setelah Umar ditanam bersama-sama dengan Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar, semenjak itulah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, walaupun dia berada dalam rumah dia, dia menutup aurat. Dia menutup aurat. Dulu hak matinya Aisyah, hak matinya Rasulullah, ayah dia, hak orang panggil mertua dia, ayah dia. Lepas tu hak matinya Abu Bakar. Ni mari aja Nabi Sayyidina Umar, maka dia memakai pakaian dengan menutup aurat. Ni cerita selingan bila kita baca dalam berkenaan dengan kitab lain berkenaan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi ucapan Sayyidina Umarnya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini seorang yang kerah, maka lembutkanlah aku. Aku seorang yang lemah, maka kuatkanlah aku. Aku seorang yang bakhil, maka jadikanlah aku seorang yang pemurah. Ini doa ataupun ucapan khutbah mula-mula yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Allahumma inni syadidun falayini wa inni dha'ifun faqawini wa inni bakhilun fasakhini. Maka selepas dia royak lagu tu, dia pun turun satu anak tangga. Dia duduk atas, dia pun turun. So dia pun sebut, jika aku mengetahui bahawa adanya orang yang lebih kuat
untuk melaksanakan tugas ini berbanding diri aku, nescaya aku bersedia menghulurkan leherku supaya dipancung daripada menerima tugas memimpin ini. Ayatnya, jadi ketua negara ni bukannya kebanggaan, bukannya kemewahan, bukannya kemegahan, tetapi ianya satu amanah dan juga tanggungjawab yang cukup besar yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Abah pernah sebut dah sini dulu, Nabi sebut dalam satu hadis, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, al-imamu al-adil ataupun imamun adil. 7 golongan yang tidak akan mendapat naungan oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak kecuali 7 golongan ni. 7 golongan ni akan mendapat naungan di akhirat kelak. 7 golongan ni. Mula-mula sekali, al-imamu al-adil, iaitu pemimpin yang adil. Maknanya rating ataupun ranking yang pertama Allah Ta'ala hisab adalah pemimpin yang adil. Pemimpin lah, kalau dia adil, dia akan mendapat naungan, dia akan mendapat orang panggil first class layanan daripada Allah. Kalau dia ni pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang mengarut, dialah hak mula-mula masuk neraka Jahannam. Tu susunan hadis. Mula-mula al-imamul adil, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, barulah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, lelaki dan perempuan yang mana hati dia terikat dengan masjid. Alhamdulillah, kita lah tu. Di akhirat kelak, bila kita dibangkitkan di padang mahsyar, lelaki dan juga perempuan yang sentiasa hati dia, jiwa dia dengan masjid, semaya Jumaat dengan masjid, dengar kuliah duha ko, kuliah subuh ko, kuliah maghrib ko, tak kira lah, sentiasa terikat dengan masjid, dia akan mendapat naungan oleh Allah Ta'ala. Bayangkan adik kakak yang dirahmati Allah, di akhirat kelak, tari ni sejekar dengan kepala. Tari ni sejekar dengan kepala. Maka disebut dalam hadis, abang tak ingat matan arak dia, maksud dia Allah Ta'ala royak kepada kita di akhirat kelak, apabila matahari ni sejekar dengan kepala, maka ada di kalangan manusia ni, peluh dia ni melebihi paras mulut. Peluh dia ni masuk dalam mulut. Ada di kalangan manusia, peluh dia ni sakak pinggan. Ada peluh dia pula berada di buku lali. Maka orang yang sedikit peluh dia tu akan mendapat kelebihan daripada Allah Ta'ala. Sebab tu sangat penting naungan arash oleh Allah Ta'ala ni. Maka Allah Ta'ala letak mula-mula adalah al-imamul adil. Sebab tu saya di rumah kata, kalau ada orang lain, bagi kepada orang lain lah, aku tak sih. Dia sambung lagi, bacalah Al-Quran, nescaya kalian mendapat pengetahuan daripadanya, beramallah dengannya supaya kalian menjadi ahlinya. Timbanglah diri kalian sebelum ditimbangkan amalan kalian. Bersedialah untuk hari paling besar, tak kala amalan kalian
dipamerkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar kata kena baca Quran. Bukan setakat baca Quran, tetapi kena beramal. Beramal hukum hakam yang ada di dalam Al-Quran, hukum-hukum yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Kita bukan setakat baca, tetapi kita kena amalkan. Apa saja 1001 hukum yang ada di dalam Al-Quran, kita kena amalkan, sama ada untuk diri kita ataupun hukum-hukum itu untuk masyarakat ataupun negara. Maka mengikut kemampuan kita amalkan hukum-hukum tersebut. Sesungguhnya seseorang yang berhak itu tidak patut diberikan ketaatan sehingga menderhakai Allah. Ingatlah bahawa aku akan menjadikan diriku sebagai orang yang menjaga harta Allah, laksana pemegang amanah harta anak yatim. Aku tidak mengambilnya kalau tidak perlu, dan aku akan mengambilnya sekadar yang perlu sahaja dengan cara yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menguji kalian apabila aku dilantik menjadi pemimpin kamu. Setelah Allah Ta'ala menguji kalian ketika sahabatku Sayyidina Abu Bakar menjadi pemimpin kalian, maka demi Allah aku akan tugaskan juga bagi mengendalikan urusan kalian sesiapa selainku dalam kalian, orang yang layak dan bersifat amanah. Demi Allah, sekiranya dia baik, aku juga berlaku baik kepadanya. Sekiranya dia tidak berlaku baik, nescaya aku bertindak terhadap dirinya. Itu antara khutbah yang disampaikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Seterusnya, penetapan gelaran Amirul Mukminin kepada beliau. Sayyidina Umar Al-Khattab merupakan khalifah pertama yang diberikan panggilan Amirul Mukminin oleh umat Islam. Sebelumnya mereka menggelarkan Abu Bakar dengan Khalifah Rasulullah. Masa Abu Bakar dulu, orang Islam panggil Khalifah Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar lah orang yang pertama diberi gelaran Amirul Mukminin. Mereka berpendapat gelaran ini lebih tepat kerana beliau menjadi pemimpin kepada umat Islam pada masanya, bukan sahaja sebagai pengganti Rasulullah selepas wafatnya. Walaupun perkataan khalifah disebutkan, namun panggilan Amirul Mukminin lebih banyak disebutkan kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maknanya selepas pada tu kematian ataupun kewafatan Abu Bakar, maka orang Islam panggil wahai Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, sampailah kepada khalifah yang kedua, yang ketiga dan juga yang keempat. Amalan syura dalam pemerintahan. Khalifah Umar Al-Khattab meneruskan amalan syura bermesyuarat dalam perkara yang tiada nas dan melaksanakan nas dengan tepat. Konsep ini diperintahkan oleh Al-Quran serta dilaksanakan oleh Rasulullah dan khalifah selepasnya, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sendiri melaksanakan syura. Banyaklah contoh-contoh yang ada di dalam syirah. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar pun melaksanakan syura, termasuklah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Betapa pentingnya amalan syura
sehingga ia menjadi arahan kepada Rasulullah, serta termasuk daripada sebahagian sifat-sifat mulia bagi orang-orang yang beriman. Di samping itu, syura juga disedaraikan bersama-sama perintah supaya mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat yang menjadi salah satu daripada rukun Islam. Maka Khalifah Umar meneruskan amalan syura walaupun dalam perkara yang sudah terdapat nas bagi membetulkan cara beramal dengan nas. Dalam perkara ini, dalam perkara yang tiada nas pula, maka ditanyakan kepada para sahabat sekiranya ada dalam kalangan mereka yang mengetahui nas yang berkaitan dengan Al-Quran ataupun hadis. Sekiranya tiada, maka dilakukan ijtihad dengan adabnya dan menerima pandangan terbaik yang datang daripada semua pihak, tanpa mengira sama ada lelaki ataupun wanita, tua ataupun muda, mahupun lama ataupun baru menganut Islam. Ketika pemerintahan Umar, kita akan melihat bagaimana pelaksanaan syura dilaksanakan dalam urusan pentadbiran, peperangan dan juga lain-lain. Semasa hidup Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar telah orang panggil buat struktur balik, perstrukturan balik majlis syura. Dia bahagikan majlis syura ni dua. Pertama, majlis syura tertinggi dan juga majlis syura am ataupun majlis syura umum. Majlis syura tertinggi ni ada beberapa sahabat Nabi hok kadeh sebagai ahli majlis syura. Siapa? Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Zaid bin Thabit, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Mu'az bin Jabal. Dia orang ni ahli majlis syura yang dilantik menganggotai majlis syura yang dipengurusikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia orang ni kalau bahasa Allah ni gak menteri kadeh lah. Menteri kadeh. Jadi dia orang ni sekiranya perkara-perkara yang melibatkan politik, keselamatan negara, maka akan dibincangkan bersama-sama dengan orang ni. Jadi seolah-olah majlis syura ni bertanggungjawab untuk menentukan polisi negara dalam soal pemerintahan dalaman ataupun hubungan luar. Dibijuk Sayyidina Umar. Zaman Rasulullah ada dah. Zaman Sayyidina Abu Bakar dia ada dah. Cuma zaman dia buat sistem yang lebih sempurna. Nampak tabir majlis syura tertinggi. Siapa anggota dia? Dia orang. Lepas tu majlis syura umum. Hak ni dia buat mewujudkan, dia wujud. Siapa ahli-ahli dia? Adalah penduduk Madinah. Contoh sebulan sekali kau berkumpul di masjid, nak royak gapo ke aku, nak nasihat gapo ke aku, nak tegur gapo kepada aku, situlah mana tempat dia buat di masjid. Sebab tu dalam kitab ni kita akan jumpa selepas pada ni teguran rakyat kepada Sayyidina Umar. Disebut dalam ni orang tua, orang tina, dia tegur Sayyidina Umar. Bila tu? Mana? Ketika mana Sayyidina Umar panggil sahabat-sahabat dia, pengikut-pengikut dia, orang-orang Islam ni di masjid untuk memberi pandangan kepada Sayyidina Umar mana kena beki, kena tambah gapo, macam-macam lah. Di sistem yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu.
peruntukan sara hidup untuk khalifah. Gajilah. Walaupun tugas seorang ketua negara dikurniakan pahala yang besar sekiranya mereka berlaku adil, akan tetapi dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang manusia menjadi suatu kewajipan untuk memenuhi keperluan kos secara hidup bagi diri dan keluarga di bawah jagaannya. Justru itu para sahabat telah membuat keputusan secara musyawarah untuk memberikan peruntukan bagi melangsungkan kehidupan kepada Abu Bakar ketika mana pemerintahannya dengan kadar yang mencukupi. Hal ini demikian supaya khalifah menjalankan tugas sepenuhnya masa tanpa melakukan pekerjaan sampingan. Apabila Sayyidina Umar Al-Khattab dilantik menjadi khalifah, pada awalnya beliau tidak mengambil haknya yang telah ditetapkan, tetapi beliau menggunakan hasil daripada perniagaannya sendiri. Apabila keadaan terdesak tidak mencukupi hasil, perkara itu menyebabkan beliau bertanyakan kepada kalangan para sahabat yang kadar, berapakah kadar yang layak baginya. Sayyidina Abu Bakar ada gaji, Rasulullah ni tak ada lah. Sebab itulah gaji-gaji ni perkara yang diwujudkan ketika mana pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Benda baru, benda bid'ah. Zaman Nabi tak ada, tiba-tiba zaman Sayyidina Abu Bakar ada gaji. Dia sampai ke law ni pun hak mana-mana kerja ada gaji. Tak kira lah gaji hari ko, gaji minggu ko, gaji bulan ko. Jadi gaji-gaji itu perkara bid'ah. Tak ada pada zaman Rasulullah, tetapi dilakukan, diwujudkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab tu bagi orang yang tidak menerima pembahagian bid'ah, yang mana Imam Syafi'i kata al-bid'atu bid'atan, bid'ah ni ada dua, ada hasanah, ada qabihah. Bagi orang yang tidak dapat menerima pembahagian bid'ah, maka dia sakit perut, dia akan jadi senuk, dia akan jadi bermasalah, kerana banyak bid'ah yang dilakukan oleh sahabat Nabi, termasuklah Sayyidina Umar sendiri, hak kita akan bincang selepas pada ni. Tapi bagi orang yang menerima bid'ah ni ada dua, ada hasanah, ada qabihah ataupun hasanah dan juga dhalalah, tak ada masalah bagi dia, kerana dia sudah menerima hak ni bid'ah hasanah, hak ni bid'ah dhalalah. Tapi bagi orang yang tak boleh nak terima pembahagian bid'ah, maka dia akan jadi kepik, dia akan jadi senuk, dia akan jadi bermasalah. Jadi gaji ni zaman Sayyidina Abu Bakar, sahabat-sahabat Nabi berijtihad untuk bagi gaji kepada Sayyidina Abu Bakar dan juga kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Penetapan tahun mengikut kalender hijrah, ini bid'ah juga. Zaman Nabi tak ada penetapan kalender hijrah. Zaman Sayyidina Abu Bakar pun tak ada. Adanya bila? Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Ni benda bid'ah juga ni. Khalifah Umar Al-Khattab juga merupakan orang yang pertama menentukan kalender Islam mengikut hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalender hijrah ditetapkan dengan berdasarkan kepada cadangan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib
ketika bermesyuarat bersama-sama sahabat daripada kalangan Muhajirin dan juga Ansar. Penetapan berikut dibuat tanpa menggunakan tarikh yang ditetapkan oleh kaum lain seperti Parsi, Rom dan lain-lain yang mempunyai kalender bersempena dengan sejarah masing-masing. Tak ada. Dalam perbincangan itu dicadangkan 4 peristiwa yang boleh dijadikan permulaan bagi tahun Islam. Sebelum tentu kalender hijrah ni bermula dengan Hijratul Rasul, ada 4 cadangan. Pertama, nak tentu kalender hijrah ni berpandukan kepada kelahiran Rasulullah. Yang kedua, pelantikan Rasulullah menjadi Rasul. Yang ketiga, Hijratul Rasul. Yang keempat, kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada 4 cadangan mula-mula. Mesyuarat ni Saidina Abu Bakar, Saidina Ali dan juga sahabat-sahabat yang lain, dia nak buat kalender. Kita nak buat kalender hijrah. Lepas tu kita nak start mana? Bincang, akhirnya mereka semua sepakat memilih peristiwa hijrah. Sebab apa? Kerana ia menjadi titik mula kepada tersebarnya risalah Islam ke seluruh alam, yang menjadi tanda kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu masa yang tiada pertikaian para ilmuwan dalam menentukan tarikhnya yang sebenar. Hak ni tak ada khilaf di kalangan ulama-ulama bila berlakunya Hijratul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun bulan Muharram pula dijadikan permulaan bulan. Sebab apa? Banyak-banyak bulan, pilih bulan Muharram kerana bermulanya keazaman dan tekad untuk berhijrah. Bermulanya keazaman dan juga tekad untuk berhijrah setelah berlakunya Bai'ah Aqabah pada bulan Zulhijjah, dan hijrah pula bermula pada bulan Rabiul Awal. Azam tu berlaku pada bulan Muharram, betul. Tetapi fi'liyah, pergerakan hak Nabi keluar daripada rumah dia menuju ke rumah Saidina Abu Bakar tu pada bulan Rabiul Awal. Tapi kita sambung ataupun kita ceramah Hijratul Rasul pada bulan Muharram tu, betul ke tak? Betul, tidak bid'ah. Walaupun orang kata Hijratul Rasul ni bulan Rabiul Awal, betul. Tapi tuan kita kata, kenapa kita duduk cerita pada bulan Muharram ni cerita Hijratul Rasul? Kerana keazaman dan juga tekad untuk berhijrah ni sudah ada pada bulan Muharram. Jadi tak salah lah hak masjid-masjid kita dak buat, surah-surah kita dak buat, dia kerajaan kita Islam sendiri pun dia tukar daripada ma'al hijrah zaman Tok Guru dulu, tukar kepada Hijratul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, supaya kita nak royak kepada masyarakat azam dan juga tekad nak hijrah pada bulan Rabiul Awal ini pada bulan Muharram lagi. Tak salah, tidak menjadi kesalahan. Kalau bid'ah pun bid'ah hasanah, tidak bid'ah dalalah. Cabaran meneruskan risalah Islam, sikit nak perhabis bab ni. Khalifah Umar Al-Khattab yang bergelar Amirul Mukminin memikul tugas berdepan dengan cabaran yang lebih besar selepas Saidina Abu Bakar wafat. Sekalipun seluruh semenanjung Arab dapat diselamatkan dengan Islam setelah bencana murtad yang melanda dapat dipadamkan, sehingga keseluruhan kabilah Arab berada di bawah pemerintahan Islam. Nak royaknya, zaman Saidina Abu Bakar ini, Saidina Abu Bakar berhadapan dengan golongan-golongan murtad dalam perang Yamamah.
Siapa kepala dia? Siapa ketua dia? Musailamatul Kazzab. Apa ke? Dalam perang Yamamah ni orang panggil menghadapi golongan murtad, sehingga mana ramai di kalangan orang-orang Islam ataupun sahabat-sahabat Nabi pada masa tu syahid. Hak syahid ni pula siapa? Hak ngapa Quran, hufaz. Hak ngapa Quran, ramai hak mati dalam perang Yamamah. Maka sekali lagi Sayyidina Umar pada masa tu dia tidak jadi khalifah lagi, dia buat bid'ah pula. Gapo bid'ah dia? Dia cedek kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kita kena himpunkan Al-Quran dalam satu mushaf. Sebab ramai ada hufah-hufah ni mati. Kita bimbang bila hufah-hufah ni mati, maka hilangnya Al-Quran. Maka aku cedek kepadamu, kita buat bid'ah besar-besar. Tu ayat ambo lah, tidak ayat Sayyidina Umar tu. Buat bid'ah besar-besar, kita himpunkan Al-Quran dalam satu mushaf. Sayyidina Abu Bakar setuju. Tetapi bila dibukukan Quran tu, ketika mana pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab itulah Quran kita tu nama dia Mushaf Uthmani. Uthmani ni kembali kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Nak royaknya bid'ah ni banyak sangat dah berlaku. Bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik dilakukan oleh sahabat Nabi, lepas tu khulafaur rasyidin. Maka bagi orang yang tidak dapat menerima pembahagian bid'ah ni, dia bermasalah dengan sirah, bermasalah dengan Quran, bermasalah dengan ijtihad, bermasalah dengan hadis, macam-macam dia akan berdepan dengan masalah, kerana buktinya sudah ada, nasnya sudah ada, segala-galanya sudah ada. Sebab tu kita alhamdulillah, kita sebagai orang Islam hak belajar, orang Islam hak mengaji, kita menerima kepelbagaian pendapat-pendapat daripada semua ulama-ulama. Kita tidak pegang pada satu-satu pendapat, kita tidak tolak mana-mana pendapat, kita meraihkan. Dan alhamdulillah orang Melayu kita ni banyak melakukan perkara-perkara bid'ah hasanah yang dipuji oleh ulama-ulama kita. Kita semaya hajat secara berjemaah, kita orang panggil khatam Quran beramai-ramai, kita wirid ramai-ramai selepas semaya jemaah. Dan kita macam-macam hak kita buat itu perkara-perkara bid'ah hasanah yang dipuji oleh kebanyakan ulama-ulama yang ada dalam dunia pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita sambung lagi pengajian kita. Amba rasa tak boleh nak pergi dah, sebab ada setepak lagi. Kita masuk boleh depan bahagian yang ketiga, pembukaan Islam di wilayah Parsi. Ni sedap ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberi nikmat kesihatan dan juga nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita sehat. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan depan. Aku qali hadza wa sallallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.